Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 dan kami telah memilih tajuk kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Nabil bin Roslan, pemegang nombor matrik 284487. Yang kedua, Mat Izzat bin Attab Ed Arif, pemegang nombor matrik 285390. Yang ketiga, Nurliana Binti Sazali, pemegang nombor matrik 284541. Dan yang terakhir ialah Ansad Ahmad bin Muhammad Abdul Jalil, pemegang nombor matrik 285448. Ini dari Kumpulan 6 telah menjalankan satu tugasan di bawah tajuk kesan COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Di dalam tugasan ini, kami telah membincangkan berbagai perkara yang berkaitan seperti apakah itu COVID-19, apakah kesannya kepada masyarakat dan sekolah, isu-isu yang berkaitan dengannya, hubung kait isu tersebut dengan teori-teori sosiologi dalam pendidikan, langkah-langkah penyelesaian kepada isu tersebut dan bagaimanakah dapat kita praktikkan konsep asas dan pendekatan teori sosiologi pendidikan di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Baik, yang pertama, apakah itu COVID-19? COVID-19 ataupun coronavirus 2019 merupakan satu wabak virus yang telah dikenal pasti pada tahun 2019 di Wuhan, China. COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan manusia telah dijangkiti virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sederhana dan pulih pada tahap tanpa rawatan khas. Walau bagaimanapun, ada juga yang akan menjadi sakit teruk dan yang memerlukan rawatan khas. Ini dapat dilihat apabila wabak ini telah berjaya meragut jutaan nyawa manusia di seluruh dunia dengan sangat pantas. Virus COVID-19 ini merebak melalui udara dan sentuhan. Sebagai contoh, daripada batuk, bersin, bersentuhan seperti bersalaman, dan apabila seseorang itu berdekatan dengan orang yang telah dijangkiti. Jadi kita beralih kepada isu berkaitan topik pembentangan. Seperti yang telah diterangkan tadi, topik pembentangan yang kami pilih adalah kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya memberi satu contoh. Yang pertama iaitu isu berkaitan impak negatif COVID-19. Pelajar ketinggalan atau lebih dikenali sebagai lost generation. Pandemik COVID-19 akan menyebabkan sekolah-sekolah ditutup. Pelajar tidak dapat hadir ke sekolah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan bermula daripada 18 Mac 2020. Oleh itu, sekolah terpaksa ditutuplah bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19. Jadi, pelajar-pelajar sekolah terpaksa belajar secara tidak formal, iaitu belajar secara dalam talian. Oleh itu, pelbagai isu yang timbul hasil daripada pelaksanaan pembelajaran tidak formal ini. Sebagai contoh, pelajar yang tidak mempunyai akses internet. Jadi, pelajar-pelajar ini yang tidak mempunyai akses internet ataupun kurang ataupun tidak kuat akses internetnya akan menyebabkan pelajar ini tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan efisien lah. Contoh, maybe dalam sesi pembelajaran dalam talian tu dia tidak dapat mengikuti aktiviti dalam talian. Jadi akan menyebabkan pelajar-pelajar tersebut akan ketinggalan lah. Yang seterusnya, pelajar tidak mempunyai peranti. Contoh dari segi laptop, komputer, smartphone, maybe ada sesetengah keluarga daripada pelajar-pelajar tersebut yang kurang berkemampuan untuk membeli peranti. Jadi kesan daripada itu, pelajar itu akan tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran dalam talian. Isu kedua yang saya akan bincangkan adalah kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, apabila COVID-19 timbul berlaku penyebaran di Malaysia, rakyat semakin terdesak untuk hidup kerana menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr.
Muhammad Uzir Mahidin berkata, berdasarkan laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan Malaysia tahun 2020, dianggarkan bilangan isi rumah miskin meningkat kepada 639.8 ribu isi rumah berbanding tahun sebelumnya, iaitu sebanyak 405.4 ribu pada tahun 2019. Selain itu, menurut Presiden Persekutuan Majikan Malaysia, Datuk Syed Hussein Syed Husman berkata, pada tahun 2020 juga, lebih daripada 32,000 majikan terpaksa mengambil keputusan untuk menggulung tikar dan lebih 107,000 individu diberhentikan kerja. Kesan-kesan ini adalah kesan pandemik COVID-19 kerana bagi bertujuan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 merebak secara meluaslah. Jadi majikan-majikan terpaksa gulung tikar, berhenti dan seramai 107,000 individu diberhentikan kerja kerana pandemik COVID-19 ini menyebabkan majikan-majikan terpaksa mengurangkan jumlah pekerja di dalam suatu syarikat itu bagi mengurangkan jangkitan COVID-19. Hasil daripada pengurangan pekerja tu, pekerja-pekerja yang diberhentikan tu tiada pendapatan, tiada sumber pendapatan. Seterusnya, saya akan menjelaskan hubungkan isu yang telah dibentangkan dengan teori-teori sosiologi pendidikan. Hubungkan isu yang boleh dikaitkan dengan teori sosiologi pendidikan ialah teori konflik, teori funksionalisme dan teori interaksionalisme. Untuk teori konflik, krisis wabak COVID-19 yang melanda negara dan dunia menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam semua bidang kehidupan apabila berlakunya pertembungan antara peranan sedia ada dengan tuntutan semasa dan akan datang. Kesannya, beberapa fungsi yang ada dalam apa jua pentadbiran termasuklah sistem pendidikan yang biasa atau tradisional telah menjadi tidak relevan atau sesuai dengan kehidupan realiti masyarakat sesebuah negara pada masa kini. Dalam dunia pendidikan, contohnya, sesi pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya dilakukan secara bersemuka di sekolah tidak dapat dijalankan, menyebabkan warga pendidik perlu berubah ke arah pengaplikasian teknologi sebagai pendekatan terkini. Sesi perbincangan dan perjumpaan untuk tujuan pengurusan pentadbiran juga dilakukan secara dalam talian. Justru itu, pemimpin pendidikan perlu menggabung konsep lama atau sedia ada dengan konsep baru yang lebih relevan bagi memastikan peranan mereka masih dilaksanakan. Untuk teori funksionalisme, dalam masa pembangunan profesionalisme, penterusan mengintegrasikan penggunaan TMK dalam pelbagai tujuan pendidikan sedang giat dibangunkan dalam kalangan pemimpin sekolah dan guru-guru. Seperti yang kita sedia maklum, dunia dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Pelaksanaan PKP yang memerlukan semua sekolah ditutup memerlukan pemimpin sekolah dan guru-guru menstrukturkan semula proses pengajaran dan pembelajaran kepada pembelajaran berteknologikan digital. Pendigitalan masyarakat juga mula diperkatakan. Aspek kreativiti dan inovatif sangat diperlukan untuk berhadapan dengan situasi krisis ini agar mampu memberikan penyelesaian kepada fenomena yang baru. Penyelesaian dalam pendidikan yang telah dilaksanakan di kebanyakan negara dalam usaha menangani cabaran pandemik COVID-19 adalah mengubah fokus pembelajaran daripada kaedah pembelajaran secara tradisional iaitu kaedah bersemuka di dalam kelas kepada pendidikan secara dalam talian. Untuk teori interaksionisme, interaksi sosial masyarakat mempengaruhi kadar jangkitan COVID-19 di negara ini. Justru itu, interaksi sosial masyarakat kini mengalami fasa transformasi daripada berasaskan interaksi bersemuka manusia dengan manusia kepada interaksi mesin dengan mesin yang berasaskan vaksin digital. Seperti yang kita sedia maklum, sekolah telah ditutup dan sesi PDP dijalankan secara atas talian. Kini segala maklumat diterima dan disebarkan dengan mudah. Dan pelbagai bentuk perbincangan dan perdebatan boleh dilakukan dan dapat dilihat dalam media sosial pada masa kini. Pembabituan sosial dalam kumpulan maya seperti WhatsApp dan Telegram sama ada sesama keluarga dan perkongsian hobi serta pelbagai lagi menjadikan manusia atau masyarakat lebih dekat antara satu sama lain di alam maya.
walaupun berada di fasa PKP. Sekian ini saja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Seterusnya adalah penyelesaian bagi isu-isu yang telah dibincangkan. Pertama, iaitu dari aspek sekolah. Terdapat 3 isu yang telah dibincangkan. Pertama, rangkaian internet, kedua, peranti dan yang ketiga, pembelajaran sehala. Isu pertama iaitu rangkaian internet. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, telah mengumumkan bahawa rakyat Malaysia akan diberi data secara percuma 1 GB setiap hari antara pukul 8 pagi sehinggalah 6 petang bermula 1 April 2020. Usaha ini adalah bersama kerjasama syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia seperti Maxis, Digi, Celcom, U-Mobile dan sebagainya. Perkara ini diumumkan sebagai sebahagian daripada pakej rancangan RM250 bilion yang telah diumumkan untuk membantu rakyat Malaysia, khususnya pelajar semasa wabak COVID-19. Bukan itu sahaja, 40 GB data percuma juga akan diberikan secara khususnya kepada pelajar melalui rangkaian mudah alih YES 4G. Program ini akan memberi percuma sehingga 5 kad SIM prabayar 4G kepada keluarga yang mempunyai anak-anak di sekolah kerajaan. Isu yang kedua iaitu peranti. Terdapat peruntukan dalam Belanjawan 2021 yang secara langsung kepada kelompok pelajar melalui inisiatif Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC di bawah seliaan Yayasan Hasanah yang akan menyumbang RM150 juta kepada Dana Cerdik untuk memberi komputer riba berharga RM1,000 sebuah kepada 150,000 pelajar di 500 sekolah. Bukan itu sahaja, Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Tuan Choe Kon Yew menubuhkan Task Force Program E-Pembelajaran bagi membangunkan sektor pendidikan dalam norma baru sekaligus merasmikan program penyerahan peranti pintar dan data percuma Learn from Home. Isu ketiga iaitu pembelajaran sehala. Guru boleh mewajibkan semua pelajarnya untuk membuka kamera. Hal ini dapat memastikan guru dapat memantau pelajar sama ada mereka fokus atau tidak dalam kelas. Aspek kedua iaitu aspek masyarakat. Di dalam aspek ini, terdapat 3 isu yang telah diujar iaitu kemiskinan, kemuflisan dan pengangguran. Isu pertama iaitu kemiskinan. Bagi membantu rakyat mengurangkan beban semasa pandemik COVID-19, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan RM4.6 bilion dari belanjawan untuk diberi khas kepada rakyat di bawah program bantuan khas COVID-19, BKC. Bantuan ini telah memanfaatkan sebanyak 3.8 juta rakyat yang dikategori sebagai B40. Isu kedua iaitu kemuflisan syarikat. COVID-19 telah menyebabkan sebahagian besar syarikat untuk menambahkan operasi mereka. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan trend pengguna yang lebih cenderung untuk membeli belah secara atas talian. Maka, syarikat perlulah menggunakan kesempatan ini untuk turut beralih kepada dunia teknologi selaras dengan permintaan rakyat. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan kira-kira 1,000 penjual hasil segah dan beku termasuk petani dan nelayan mula berjual di Shopee berbanding tahun lepas 2019. Aplikasi e-dagang merupakan tabiat membeli belah baru dalam kalangan pengguna Malaysia. Dengan kepentingan baru peranan e-dagang dalam kehidupan harian mereka dengan pengguna meluangkan masa kira-kira 20% lebih banyak masa dalam aplikasi berkenaan dalam seminggu. Isu terakhir iaitu pengangguran. Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia diperuntukkan sebanyak RM4.8 bilion bagi menyediakan 600,000 peluang pekerjaan, termasuk melaksanakan Malaysia Short Term Employment Program, MyStep, dan program latihan serta peningkatan kemahiran supaya pekerja terutamanya dalam kalangan B40 sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam industri. COVID-19 sebenarnya memberi kesan yang sangat buruk kepada masyarakat dan ini termasuklah sektor pendidikan seperti di sekolah yang telah melibatkan seluruh lapisan iaitu murid, guru, pentadbiran, kementerian dan sebagainya. Oleh yang demikian, seluruh pihak haruslah bekerjasama bagi memutuskan wabak COVID-19 ini yang memudaratkan semua pihak. Saya kira sampai itu saja. Sekian daripada kami. Terima kasih.